Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid yang saya kasih sekalian. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran pendidikan Islam kita untuk unit 1, tajuknya Diriku Bersih. Diriku Bersih. Dalam tajuk pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyucikan diri kita daripada najis. Daripada najis iaitu yang datang ataupun yang keluar daripada dua bahagian. Yang pertama yang disebut sebagai kubul iaitu kemaluan di hadapan, dan yang kedua dubur iaitu kemaluan di belakang. Jadi sudah tentu kita perlu tahu bagaimana cara menyucikannya. Baik, namun begitu, kebiasaannya yang kita amalkan setiap hari, apabila berlakunya ataupun bila kita hendak menyucikan najis kita, kita akan menggunakan air. Air mutlak, air yang semata-mata air itu yang kita gunakan. Namun begitu, tahukah murid-murid bahawa sebenarnya di sisi agama kita, kita juga diberikan pilihan boleh menggunakan bahan-bahan yang lain. Jadi itu yang akan kita pelajari pada kali ini. Baik, lihat muka surat 73 dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 2. Di sini ada perbualan. Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Lalu apa dia jawab? Ada. Cara lain beristinja ialah, kita akan jelaskan nanti. Namun begitu, apa itu istinja? Istinja itu maksudnya kita membersihkan atau menyucikan diri kita, khususnya tempat keluar najis kita daripada kotoran najis. Baik, muka surat 74. Di sini digambarkan ada beberapa alat untuk beristinja. Baik, yang pertama sekali air mutlak. Maksud air mutlak ini makna air semata-mata. Dia bukan air sirap, bukan air kopi ke, tidak. Dia mestilah air, air yang bersih. Kita memang perlu menggunakannya untuk menyucikan najis ataupun istinja. Dan ini kebiasaan kita buat, tiada masalah. Cumanya, kita juga sebenarnya boleh menggunakan bahan yang lain atau alat-alat yang lain selain daripada air, terutamanya bila tiada air. Jadi antaranya ialah benda-benda kesat. Benda-benda kesat. Contohnya apa? Kain. Ya, kain, kain. Yang kedua kertas. Yang ketiga batu. Yang keempat kertas tisu ataupun tisu. Yang kelima daun-daun kering dan kulit kayu. Seperti yang ada gambar-gambar di sini kan, batu, daun kering, kertas, dan tisu. Ini semua bahan-bahan atau alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Namun begitu perlu kita tahu di sini ya, bahawa istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Maksudnya itu lebih baik. Kerana dengan menggunakan air, ia lebih membersihkan, lebih mudah membersihkan. Namun begitu, sekiranya ada kekangan, kita tidak punya air, maka kita boleh menggunakan alat-alat beristinja tadi. Baik, contohnya, apakah ciri-ciri alat beristinja? Jika kita mau memilih alat beristinja, kita kena pastikan adakah ciri-cirinya itu lengkap ataupun tidak. Apa? Yang pertama, pastikan benda-benda itu kesat. Sifat benda atau alat itu mesti dia berbentuk kesat, dia bersifat kesat. Contohnya batu. Bukan batu licin ya, batu yang kesat. Kemudian kertas. Kertas kan sifatnya apa kita kata kesat kan. Yang kedua, bukan benda dimuliakan. Jadi kita jangan ambil benda-benda yang kesat tapi dia dimuliakan. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita ambil roti contohnya. Roti putih itu ia kesat tetapi kita gunakan untuk istinja tidak boleh. Kerana apa? Ia termasuk benda yang dimuliakan kerana dia makanan, rezeki makanan kita bukannya untuk dibuat begitu. Begitu juga kalau kita ambil kertas yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran juga tidak dibenarkan. Ya, walaupun dia bersifat kesat. Yang ketiga, bersih dan suci. Pastikan bahan-bahan atau alat-alat itu bukan benda kotor seperti najis dan darah. Maknanya kita contohnya mau beristinja, jangan pula kita ambil ketulan-ketulan. Biasa kita ambil batu, ini ketulan-ketulan najis kita ambil pula. Najis kambing kan, najis lembu kita ambil yang sudah kering itu kita buat untuk beristinja. Tidak boleh. Yang keempat, boleh menghilangkan najis, iaitu alat tersebut bukan benda yang licin seperti plastik ataupun kaca. Mesti benda tu memang dia boleh membantu menghilangkan najis. Baik, kemudian kita perlu lihat juga syarat-syarat beristinja menggunakan selain air.
Kalau kita guna batu, daun kering, tisu semua itu, pastikan yang pertama najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya, kita punya najis yang ada di dubur ataupun kubur itu pastikan ia masih belum berpindah daripada tempat asal. Dia masih ada di tempat di lubang-lubang itu. Tapi kalau sudah meleleh-leleh ataupun sudah merata-rata di keliling kawasan dubur kita atau kubur kita, maka di situ tidak boleh menggunakan alat istinja seperti biasa. Kena guna kaedah air juga. Yang kedua, najis masih belum kering. Pastikan najis ketika itu dia masih belum kering. Maksudnya dia masih baru lagi, baru kita gunakan. Kalau sudah kering, kita bimbang masih lagi ada kesan-kesan yang masih tinggal walaupun kita sudah bersihkan dengan menggunakan bahan-bahan kesat tadi. Baik, kemudian yang seterusnya, ini praktikalnya. Cara-cara beristinja selain air tadi. Baik, dia bagi contoh, dia ambil anak patung teddy bear ini. Dia tulis bagaimana. Sapu kubul, kubul ini maknanya kemaluan depan atau kemaluan depan dan dubur, kemaluan belakang dengan benda kesat. Ambil tisu ke kesat. Ataupun selapkan di kawasan di lubang najis itu. Sapu dengan 3 kali sapuan. Dan yang ketiga, setiap kali sapuan itu menggunakan benda kesat yang baharu, mana berbeza. Kalau tisu itu, kita gunakan tisu pertama, tisu kedua atau tisu ketiga. Ataupun tisu itu kita gunakan di permukaan yang berbeza-beza. Itu sebagai contoh. Kemudian, kepentingan beristinja selain menggunakan air. Apa kepentingannya? Yang pertama, mudah didapati. Sebagai contoh, air kadang-kadang di tempat yang mungkin susah mahu dapatkan, tapi senang jumpa tisu, banyak tisu disediakan, jadi kita mudah menggunakannya. Yang kedua, sebagai pilihan selain air. Andai kata kita tidak punya air, masuk dalam bilik air ataupun kita pergi kebun, kita sakit perut, kita mau membuang, jadi kita masuk dalam, pergi ke tempat yang tersembunyi, kita pun membuang di situ, maka tidak ada air, maka yang ada daun-daun kering. Ya, boleh gunakan daun-daun kering tadi. Tapi dengan syarat-syarat begini tadi ya. Baik. Dan yang terakhir sekali, boleh menggunakan seketul batu, tak perlu 3, tetapi dengan syarat batu itu mempunyai 3 permukaan yang berbeza. Maknanya untuk kita sapu 3 kali itu perlulah disapu di tempat 3 yang berbeza. Jadi sampai situ sahaja, harapnya semua faham.